financial plan ataupun perancangan kewangan. Kalau nanti dalam awak punya business plan, awak rasanya awak dah buat sehingga apa? Marketing dah buat, administration dah buat kan? Marketing, pemasaran, pentadbiran dengan operasi dah buat. Sekarang inilah perancangan keuangan pun awak kena buat, dan yang terakhir sekali dibuat pada yang terakhir sekali sebab ia data-data ialah daripada data-data yang awak dah buat untuk marketing, operation dan sebagainya. Data-data itu perlu dimasukkan. Dan tajuk ni lebih mudah kita sebab kita ada sistem Excel yang tak adalah canggih sangat tapi membantu. Awak masuk data maklumat saja untuk marketing, operational dengan admin apakah bajet-bajet, dan dia akan kira untuk awak untuk financial statement and cash flow dan analisis semua dia akan masukkan beritahu ataupun suggest for your judgement. So yang ini sebenarnya penting bagi awak. Dia tak semestinya orang yang mahir sangat Ada di kalangan awak yang muda-muda kaya dah. Sebab apa? Contohnya, tetapi kita kena ada financial plan yang kuat. Jangan kita main tibai je. Kalau kita nak buka kilang baru, main invest saja. Lala tak ada kekurangan sana sini. Jadi awak berhutang, tak mampu bayar. Jadi awak kena buat perancangan lah. Sebab itu contohnya kalau macam awak sebagai pelajar, semua dah okey semua sini. Tapi awak kena ada financial plan. Ada juga, memang ada ada juga seorang dua pelajar yang tak dapat nak meneruskan sebabkan kedudukan kewangan dia lemah, tak mampu nak makan dan sebagainya. Jadi kita dah hampir kepada chapter terakhir. Kita ada lagi, masuk chapter ni 2 chapter lah. So esok networking dan nak habiskan financial plan ni. Dan besok awak kena bawa ataupun besok yang hari Senin dengan hari esok tak ada, Selasa dan Rabu kelas awak ikut kumpulan. So kena bawa laptop ke untuk saya semak dan nak belajar sikit lah nak masuk kit ini. Kalau kita sempat, kita akan cuba sentuh hari ini. Nanti tajuk dia. So awak dah tengok. Yang ni tak payah, ini tak ada masuk syllabus Ini tak ada masuk syllabus. Yang ini yang berkaitan dengan, tapi ada dalam slide nanti. Slide ni saya akan beri. Sampai terkena mulut saya ni mikrofon ni. So awak suka cedera orang kalau mau kerja kerja postman, kena kejar dia anjing dan saya terkena mouse ni pula mouse lah dia sebut apa ni copong ni yang ini contohnya daripada daripada purchase of raw material ni ataupun owner's capital. Saya tunjukkan sekejap awak kena faham tau. Awak kena faham yang ni. Awak kena faham. Contohnya awak dapat duit capital, duit capital injection, pinjaman. Kemudian daripada duit tu awak daripada duit tu awak beli purchase of raw material. Awak beli bahan mentah. Awak beli bahan mentah. Contohnya awak beli beras, beli ayam. Raw material ni ialah daripada mana awak beli ni? Kredit purchase awak boleh beli secara hutang ataupun boleh direct cash purchase. Kalau kita credit purchase maksudnya kita berhutang. Boleh tak tulis? Kita berhutang dengan siapa? Tulis account payable. Account payable ialah apa? Apa maksud account payable? Belum bayar. Kita belum bayar, iaitu awak tulis account payable lah pembekal. Tulis supplier. Yes, account payable lah supplier. Creditors. Pandai. Very good So strong, very good.
Okey. Okey, seterusnya ialah ramai juga mouse apa benda ni, apa benda ni? Bukan mic, awak ni besar sangat dia kata. Besar salah, kecil salah bukan kau punya pun. Ini aku punya Okay, paper and then raw material. Bahan mentah ni kita akan proses apa barang tu, kita akan proses work in process inventory. Nak buat nasi goreng tu maksudnya ada yang belum siap, belum terjual, kita packing contohnya yang belum terjual, and then kita dah siap finish inventory, maksudnya barang dah siap. And then barang dah siap itu kita akan jual secara hutang. Siapa yang menerima hutang? Menerima tu ialah account receivable. Account receivable tu siapa? Account receivable? Account receivable belum terima. Kita belum terima, kita ni belum terima duit. Alright? Kita belum terima duit, bukan belum terima barang. Sebab dunia ni penuh dengan apa? Apa boleh cakap? Penuh dengan tipu-tipu, semua nak duit. Belum terima duit. Bukan belum terima, kita ni belum terima duit. Belum terima duit daripada siapa? Pelanggan ke supplier? Pelanggan. Kita belum terima duit daripada pelanggan. Sebab tu dinamakan account receivable ataupun debtors. Dan kita boleh juga jual secara apa? Secara cash sale ni. Secara tunai. And then dia akan bertambah duit itu. Bila kita dapat duit cash, kita akan dapat tambahan duit, ya. Dan seterusnya kita akan beli bahan mentah, kita akan buat pinjaman, kita akan bayar interest. And then kita boleh daripada duit itu pun kita boleh beli apa? Beli fixed asset, beli equipment, dan seterusnya kita boleh bayar gaji. So ini ada proses apa? Proses penggunaan duit. Daripada duit yang kita ada, kita apa? Kita beli bahan mentah, dan kita jual, dan wujudnya apa? Wujudnya apa? Orang berhutang kita berhutang orang. So ini adalah proses. Dan inilah term-term yang akan kita apa? Term-term yang akan kita guna. Dah tak nak duduk depan lah. Takut kena pegang mouse ni tak. Dia boleh ni. Dia boleh cakup tangan awak ni, mouse ni. Gigit awak. Ada dulu dia tolong Cik Hot. Tolong ke mana budak ni. Tak nak duduk depan lah mak. Malah agaknya nak ni. Okey. Okey. Ini untuk pengetahuan lah. Kalau kita nak urus duit, semua ni lah kita punya urusan duit. Kita macam-macam nak beli. Okey. Nak bayar apa, raw material, nak bayar gaji. Okey. Dan macam mana nak bayar duit dia dapat cepat, ya. Nak bayar interest, nak bayar loan dan sebagainya. So kat sini kalau awak pandai olah duit kita kat sini, berpusingnya lah daripada sini, ya. Saya baru jumpa lah, bagus ya ni, ya. Tapi awak kena faham. Dah faham tak ni? Faham tak? Yang ni lecturer ni faham. Ni cerita pasal apa? Cerita pasal apa? Cerita hantu. Dengan duit. Saya tak sebut tadi, awak dah baca buat So very good. Alright? Awak makan apa tadi? Makan apa? Kalau makan udang, otak udang, memang dia bengap selalu, Tapi kalau awak makan yang bagus-bagus, pilih lah makanan sayur dan sebagainya. Okey, apa yang kita akan belajar dalam chapter ni, financial plan ni, iaitu apa? To determine the step to financial plan. Kita ada langkah-langkah juga untuk awak apa? Untuk awak membuat satu perancangan apa? Perancangan keuangan. Kita adalah langkah. Macam juga apa? Awak nak pergi kelas, langkah apa? Macam mana langkah kelas ni? Langkah apa? Langkah cukup bergaya kan? Kalau catwalk, langkah dia macam mana? Kalau catwalk, masuk pentas ke, konvo ke, macam kucing lah. Kau tahu kucing? Kucing dia gerak kan? Catwalk. Kalau jumpa hantu, langkah dia macam? Langkah 1000. So semuanya ada langkah. Jangan langkah 1000 lah nak buat financial plan ni. Kalau tak, habis duit awak apa, mana nak bayar ni dan sebagainya. So awak kena ada step-step yang kita akan belajar step-step ni pada hari ni lah. And then awak kena sediakan to prepare financial plan for a business. So yang ni awak boleh sediakan,
So awak boleh sediakan financial plan for your business. So you ada business plan masing-masing dan awak kena sediakan financial plan nanti. So akan dibantu oleh apa yang saya dah beri dalam WhatsApp awak, rancangan kewangan berkomputer, computer financial Excel, using Excel. And then last kali lah, awak boleh analyse financial performance of the business. Awak analisa sama ada alih-alih dia alih-alih hasil dia negatif, untung negatif, ya. Jadi bila negatif pula, jadi apa yang perlu awak buat? Jangan awak main suka-suka je, tambah apa, kurangkan gaji ke, tambah apa, kurangkan harga bahan mentah, padahal harga bahan mentah tu memang harga tetap, ya. So awak boleh tahu, awak kenakan keuangan awak rugi tidak. Kalau rugi, baik tak payah bisnes lah. Okey. Jadi ini penting, sangat-sangat penting. Saya tak sempat nak tengok setiap kumpulan. Tak sempat sebab apa? Sebab awak tak siap. Memang saya akan salahkan awak, ya. Kalau saya siap, saya boleh tengok, kan? Awak boleh tunjukkan. Kalau dah siap, nanti saya boleh tengok, kan? Okey. Nanti saya cabar awak kalau boleh minggu depan siap lah. Sebab minggu depan awak cuti, kan? Okey. Sebab birthday saya. So saya beri cuti. Alright? Hari Ahad, okey. Saja yang gurau, The last section in annual business plan is hari ini saya dah bagi tahu bahawa section yang terakhir lah financial plan. Maksudnya apa? Contohnya kalau awak naik kereta api tu dah hampir sampai. Okey. Jadi kalau awak tertidur kat situ, tak apa, terlepas lah, ya. Jadi yang itu adalah amat penting, essential for any business plan to determine the viability and feasibility. Maksudnya, adakah bisnes awak ini boleh dijalankan ataupun tidak? Boleh direalisasikan ataupun boleh menguntungkan atau tidak, ya? Tulis sikit. To identify the attractiveness of the proposed venture to the investor or any other interested parties. Jadi awak buat yang saya ni, saya highlightkan. Awak kena jangan pandai-pandai pada saya, okey. Saya lebih pandai pada awak, so kena ikut, It's essential for to determine the viability, and viability maksudnya keuntungan dan boleh apa? Boleh menguntungkan, dan attractiveness. Attractiveness maksudnya menarik pelanggan, bukan pelanggan, menarik investor. Kadang-kadang awak tunjuk, ni aku nak buat bisnes ni, aku tak cukup duit, ni financial plan ni. So, kalau dia tengok, ini semua everything is okay, dia tak ada masalah semua, maksudnya tak ada query dan sebagainya. Jadi ini masalahnya. Kalau awak salah, memang at last awak akan salahkan saya juga. Sebab apa? Awak tak faham ke, and then awak tak ambil port ke, dan sebagainya. Sebab itu awak kena faham untuk chapter ni, okey? Setiap yang saya cakap tu, ya. Sebab saya ada pengalaman di sini. Okey? So awak tulis apa yang saya highlight tu. Tulis, jangan malas sangat tulis, ya. Tulis. Awak dah. Awak jangan tidur. Kena bangun-bangun. Orang Palestin dah tengah perang. Tengah perang. Takbir macam tu, awak jangan lembik sangat ni. Jangan lembik. Saya dah tak percaya lagi awak kena kuat, walaupun tengah ngantuk kena kuat. Dah. Okey. Financial plan, short and long term financial requirement to start. So kita ada awak highlightkan short and long term. Maksudnya kita punya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau macam awak sebagai pelajar, jangka pendeknya untuk awak untuk dalam masa seminggu ni. Kalau jangka panjang untuk dalam masa sebulan awak ada perancangan. Ataupun yang lebih jauh lagi, dalam masa 3 tahun awak dah ada masalah duit, dah tak ada masalah. Dah tak ada masalah sebab ada pinjaman, dah ada bantuan, dah memang tak ada masalah. Untuk short ni maksudnya, contohnya kalau awak tak cukup duit tu, so awak kena tengok pada jangka panjang dan juga jangka pendek.
Supaya jaga pendek tak ada masalah, jaga panjang pun tak ada masalah. So yang ini kita kena apa? Kita kena sediakan. How requirements are to be financed, internal and external resources. Macam mana apa maksud finance? Macam mana awak dapat duit? Ni bukan cerita awak nak mencuri Duit ni bukan awak mencuri, awak dapat dari mana? Mungkin daripada internal, dan saya akan terangkan nanti, internal dan external. External maksudnya sumber dalam dengan sumber luar. Sumber dalam ni mungkin daripada di kalangan awak punya kawan-kawan lah. Awak punya partners, business partner. Kan ada 5 orang tu, seorang 10,000 ke. Macam kita dah buat Fesco tu, seorang RM5 dah dapat business contohnya. So this is internal. External pula kita mungkin dapat daripada apa? Daripada investor luar, daripada bank, alright, daripada institusi ataupun grant, pinjaman dan sebagainya. So apakah yang ini memang kalau kita nak minta duit bukan senang minta duit bukannya sedang, mesti kita kena ada apa? Mesti kita kena ada kita punya perancangan. And then kita ada juga nanti dekat awak punya financial, dia punya tu ada financial analysis. Okay, yang ini dia akan sediakan lah. Nanti saya akan tunjukkan contohnya current ratio apa maksudnya, debt ratio apa maksudnya. Okay, dia bukan sekadar kepada keuntungan saja, ia juga berdasarkan apa. Contohnya orang kaya, awak tulis tu. Contohnya orang kaya, awak nampak je saja dia punya apa, dia punya kereta banyak, lagi apa, rumah banyak, bini banyak. Awak nampak je bagus, tapi awak tak tahu hutang dia. Awak tak tahu hutang dia. Mana tahu alih-alih bisnes dia lingkup. Contohnya bahasa PKP tu, jualan apa, dia paling kaya di Singapura, jualan minyak tergendala, tak boleh, orang kan tak guna minyak, jadi dia jadi jatuh bankrupt. Jadi so kita kena buat, kita bukan tengok pada keuntungan saja, kita kena buat analisis terhadap untung, terhadap contohnya dia punya aset ataupun untung dia punya liability, hutang. So kita buat analisis, bukan sekadar pada untung saja awak buat, awak tengok pada keluaran saja, oh bagus dia ni, tapi awak tak tahu hutang dia. Awak tak tahu dia ada anak dia punya keperluan, awak tak tahu. Sebenarnya kita kena buat analisis, baru kita boleh tahu. Okey. Financial plan important. So awak kan to determine the amount of money to be invested. Money to be invested. Berapa banyak awak perlu apa? Berapa banyak awak perlu laburkan duit yang awak ada. Contoh awak ada 100,000, 300,000 dapat. Berapa banyak? Takkan awak nak gunakan 300,000 tu ya? So awak kena tahu berapa banyak yang awak gunakan. To identify the relevant sources, bagi sumber yang awak boleh dapat, duit yang awak boleh dapat, punca dan seterusnya. Ni initial, ni pun awak kena tu. Saya akan ajar nanti. Apa maksud initial? Permulaan. Biasanya belanja permulaan ialah belanja yang paling besar sekali. Nak mulakan perniagaan, yang permulaan tu yang paling besar. Kalau cuba nak mulakan kan, semua kena in order, kena ada. Macam orang nak mula belajar kan, semua kena ada laptop lah, apa lagi, pakaian, and then kasut, and then keperluan buku dan sebagainya pada awalnya. Tapi bila dah berjalan, dah melalui 3 tahun ni, ada je duit rezeki. Macam contoh awak jual, awak aktiviti berniaga mula-mula susah, and then lama-lama tiap-tiap hari ada hasil jualan, and then segala belanja akan ditampung daripada hasil jualan yang ada. Okay, to appraise the viability, viable soalah bukan viable ni maksudnya bukan Bible. Bible ni maksudnya apa? Boleh ke tidak boleh ke tidak dia boleh jalankan. So awak nak menunjukkan bisnes ni awak macam yakin lah. Biasanya kita, saya minta maaf, biasanya peniaga-peniaga bangsa kita, tak kira Cina, Melayu, India, kita tak yakin. Kita tidak yakin. So untuk menilai keyakinan awak,
Jadi awak kena sediakan perancangan kewangan ni lah. So itu menambah keyakinan. Kalau tak ada perancangan kewangan ni, memang tak ada siapa yang boleh beri pinjaman, dan awak sendiri tidak yakin. Dan seterusnya sebagai guideline sebagai guideline. Apa maksud guideline? Sebagai apa maksud guideline? Petunjuk, garis panduan. Garis panduan supaya awak berniaga, awak tak boleh lebih daripada yang awak telah bajet. Contohnya raw material. Kalau lebih, mungkin awak tak mampu nak bayar hutang. Dan sale tu awak kena kejar target. Please, sales awak kena kejar target. Yang awak telah tetapkan, awak kena, contohnya monthly sale tu kena kejar target. Kalau tak sampai sale tu, tak mampu awak nak bayar apa-apa belanja. Okey, contohnya ialah macam-macam lah belanja, nak bayar bil elektrik lah, nak bayar gaji dan sebagainya. Jika sale awak tak dapat capai, memang tu lah. Jadi kita kena tengok lah yang out ni sikit. Satu, yang paling utama, kos utama ialah kos bahan mentah. Yang kedua, sale kita kena capai. And then yang ketiga ialah gaji. Gaji nombor satu jugalah. Semua tu adalah penting. Jadi kita sebagai guideline dan kena capai. Jadi kalau tak, kita pun tak boleh sesuka hati naikkan gaji. Tidak, nanti kita tak mampu nak bayar yang lain. So sources of financial information. So kita ada operational budget. Ni burger, ni kan burger ni. Ni budget McDonald boleh tak makan awal sebab apa? Boycott. Jadi administrative budget, marketing budget and operation budget. So yang ini awak kena sediakan, dan saya akan tunjukkan, dan saya pun telah tunjukkan dengan chapter yang sebelumnya. So kita ada berapa department? Ada berapa department yang utama? T4 lah. Yang pertama ialah apa? Administrative. 3 yang sebenarnya. Administrative. Yang kedua ialah apa? Marketing. Yang ketiga ialah apa? Operation. So 3 yang utama, bajet yang utama. So awak tulis boleh tak? Ini penting administrative budget, marketing budget and operation budget. Yang ni yang financial plan step yang saya kena ada semua ni. Ni step dia. Step pertama, yang paling nombor 1 sekali, ialah kita kena ada project implementation cost. So awak lihatkan implementation ni, kos pelaksanaan kos pelaksanaan awal. Boleh tak? Kalau implementation ni maksudnya pelaksanaan dan pelaksanaan awal. And then sources of finance, sumber, semua ada nanti. And cash flow. Cash flow pun penting. Apa maksud cash flow ni? Apa maksud cash flow? Cash flow maksudnya duit yang kita ada. Bukannya orang yang butakan awak cerita saya boleh bayar, tunggu pelanggan bayar, tunggu pelanggan hantar bayar. Tak boleh. Cash flow maksudnya apa? Duit yang sedia ada untuk mampu tak kita bayar. So cash flow maksudnya dia duit awak dalam poket dan dalam apa? Bank, yes. Bukan duit yang belum terima. Bukan kena faham. Sebab itu cash flow ni memang ramai yang gagal. Cash flow ni memang kena betul. Tapi saya tengok awak berjaya ni saya pun gembira juga. Saya dulu nak belajar, struggle memang tak dapat. Memang mak bapak memang tak kasih duit pun. So saya mengajar tuition semenjak saya dah mula mengajar tuition. Okay. So nak pastikan cash flow duit. So, awak pun saya tengok bagus. Saya tengok okey, tengok lebih hebat pada saya tengok. Handphone lebih cantik dan sebagainya. So itu menunjukkan awak pandai jaga cash flow, aliran tunai. Jadi cash flow ni amat penting, dan dia akan disediakan nanti oleh rancangan keuangan berkomputer yang saya dah bagi tadi.
And then ni pun sama. Ni semua secara automatik ya. Secara automatic income statement and financial position ataupun balance sheet. So tu nama yang dalam kurungan tu ialah nama lama ataupun nama baru profit and loss and balance sheet. Kalau income statement ialah awak nak tahu untung kat situ, boleh tak? Tulis untung, nak tahu situ untung daripada income statement lah. Revenue minus expenses, boleh tulis tak? Untuk income statement ialah revenue tolak expenses. Kalau saya boleh refresh balik, income statement ialah hasil tolak belanja. Sementara balance sheet ialah asset, liability, equity. Jangan sebut equity Awak sebut equity Dia equity equity, stand for equity. Kalau equity I kan. So financial position ialah apa? Tulis. Untuk financial position ataupun balance sheet, kita nak tunjukkan apa tadi? Yang pertama ialah asset, yang kedua ialah apa? Liability, yang ketiga equity. Alright, very good. So income statement nak tengok apa? Income statement, revenue and apa? Expenses, dan tengok profit. Profit sama dengan apa? Profit sama dengan revenue minus expenses. Yang ni satu boleh ni lah saya tak tulis sebab awak dah belajar ni. Formula bagi persamaan perakauntan ialah apa? Asset sama dengan apa? Liability tambah equity. Boleh tulis tak sekejap? Asset sama dengan apa? Tulis sekejap. Asset sama dengan liability plus equity. And then for profit sama dengan apa? Revenue minus expenses. So we have 5 elements in accounting. That is asset, liability, equity, revenue and expenses. So awak tulis. Awak tulis. Jadi nanti kalau awak tengok video, tengok nota, awak boleh lebih memahami. Sebab saya takut tak sempat nak buat nota apa buku tu So siapa yang tak adil tu yang kerja yang awak kena lakukan bantu saya. Banyak tak adil tu awak bantu saya untuk tu lah. Cuti ni awak kena korban lah. Okey, yang pertama ialah operational budget. Gather information from budget, so ada 3 tadi, iaitu apa? Awak dapatkan maklumat, boleh semua operasi maksudnya setiap hari, aktiviti, dari segi aktiviti apa? Administratif, pentadbiran, lagi apa? Marketing, department dan seterus operasi. Kalau macam kat kilang senang. Kita ada department apa? Operational, QC supervisor. Dia yang operasi ni maksudnya yang membuat. Macam contoh kat college, operasi lah college, lecturer. Marketing ialah department marketing. Administratif kalau kat college ni ialah apa? Pejabat pendaftar tu, pejabat pentadbiran. So we have the main department, 3 department is administrative, pentadbiran, marketing, pemasaran, and then operational, operasi. Need details on yang ni, sebab tu saya sebutkan tadi kita ada monthly sale forecast. Awak highlight kan ataupun tulis. Yang ni penting. Ini sangat penting. Kalau awak tak tahu nak buat kerja apa, ada kawan awak cukup malas, tak nak buat apa-apa, suruh dia fikir berapa sale forecast setiap bulan untuk your company. Kalau tak ada kerja apa sangatlah, malas sangat. Bukan malas lah, dia ada banyak kerja, ada masalah ke So awak kena kira forecast monthly, penting ramalan jualan secara bulan, satu bulan berapa jualan dia. So kita based on monthly. Kenapa kita buat monthly? Sebab semua ni telah direka semua dibayarkan berdasarkan bulan. Gaji secara bulan, lagi apa? Bayar kereta secara bulan, sewa secara bulan. And then your sale is also in monthly basis. So kena tahu berapa jualan awak punya ramalan jualan sebulan. Ada tulis tak? Tadi saya semak jangan main. Okey. Okey.
So yang ini kalau boleh awak tulis, boleh tak? Sekejap. Awak tulis saya tertinggal yang detail dia. Yang pertama awak kena buat bajet untuk apa? Untuk pentadbiran macam office pendaftar tu lah. Office pentadbiran, pengurus-pengurus duduk situ ya. So awak kena ada office equipment 3640. Tulis 3640 tulis sini. Ini adalah kategori apa? Fixed asset, and then office renovation. Renovation maksudnya awak nak ubah, nak letak meja, nak buat ada apa nama? Nak repair tandas ke, nak buat ceiling, nak letak lampu And then rental ialah apa? Sewa pejabat sewa pejabat. Ini sewa pejabat saja. Yang ni awak kena highlight, boleh tak? Personnel ni. Saya memang akan tu kadang-kadang dia sama je setiap department. Jangan Boleh? Tulis sikit boleh tak? Saya tak nak ada kesalahan ini. Boleh? Personnel maksudnya orang yang berada di pejabat pentadbiran saja tau. Dia tak termasuk marketing dan sebagainya. Yang saya boleh dapat detect salah bila mana semua gaji sama je. Ini gaji So kena masuk di setiap bulan. Berapa kita kena bayar? 640. Okay, deposit maksudnya kita bayar deposit. Contohnya deposit sewa, deposit bil elektrik Semua deposit masukkan dalam other expenses. Business registration and license kita kena buat juga. Contoh kita daftar SSM, daftar dengan majlis, okey. Lesen, kita bayar lesen pekerja, pekerja asing, and miscellaneous iaitu lain-lain. Lain-lain contohnya yang kecil-kecil lah. Contohnya kita belanja setelah makan buah pisang ke dan kita beli mangga contohnya. Mangga tu lock, padlock dan sebagainya is considered miscellaneous. So ada expenses yang kecil-kecil saja. So yang ataupun yang berlebih pada jamuan makan, and then repair kecil-kecil so is considered miscellaneous. Okay. Sikit lagi kita rehat lagi. Jangan awak tu hilang fokus. Okey, dah siap dok. Ni contoh yang paling penting kat sini ialah apa? Ni. Ni. Particulars, fixed asset, working capital monthly Ni monthly tau. Ataupun disebut sebagai boleh tulis. Monthly ni kadang-kadang nama lain adalah working capital. Dan setiap bulan ada. Orang kata kos berubah lah. Setiap bulan kos berubah. Kita kena bayar je. Walaupun tak niaga ke apa ke, is working capital, kita tetap kena bayar. Okay, fixed asset ni fixed cost. Alright. And then kenapa kita kena buat ni? Sebab dalam sistem komputer tu yang saya dah put Excel tu, dia hanya masukkan maklumat ni je. Maklumat ni saja. Semua total boleh kira untuk awak Awak masukkan yang ni Yang 3640 ni. Yang saya merahkan, boleh tak? Yang ini je awak masukkan dalam, boleh tak tulis? Nanti awak tak tahu cik nak tulis apa ni kat sistem ni. Jangan usik tau, jangan salah usik. Nanti dia langsung dia error Boleh yang merah ni. Awak tulis sikit supaya nanti yang merah ni apa maksudnya? Boleh? Yang merah ni apa maksudnya? Yang perlu apa? Yang perlu awak key in dalam sistem Excel tu. Boleh? Yang merah. Yang lain sebab dah ada, dah disediakan. Semua dah disediakan, tajuk pun semua dah disediakan. Macam masuk figure je.
Yang merah tu, boleh tak? Awak tulis pakai pen merah. Jadi nanti awak tengok balik nota, contohnya awak dah terantuk batu ke, dah terlupa ke, so awak boleh refresh balik refresh balik apa yang saya ajar ni dengan awak menulis itu. Kalau tidak nanti awak nak tengok video, awak tak minat, okey, data lah macam-macam hal awak beri alasan. Tapi yang tulis tu memang adalah kebaikan dia. Okey, soalnya ialah marketing. Marketing kita pun sama, kita ada fixed asset 3 kolom. Tetapi marketing ni pun ini ada punya contoh particulars yang biasalah untuk disebut tu grand opening, maksudnya hari pertama ke, minggu pertama ke, perasmian boleh tak dari situ? Perasmian berapa belanja perasmian ni besar. Kenapa? Makan percuma, kena panggil orang yang ternama contohnya kena bayar lah semua di pengangkutan, allowance dan sebagainya. Tapi daripada opening orang tahu, dan akhirnya besok lusa orang akan cuba bayar lah, free bayar. Apa yang ada dalam marketing budget, kita ada signboard. Ni marketing personal so biasanya gaji kecil lah personal, ni awak adakan ataupun pakai guna pen merah macam tadi juga. Yang ini awak kena key in boleh tak? Yang ini awak kena, yang ini yang saya merahkan awak kena key in dalam sistem nanti. Cuba nanti awak tengok explore. Saya rasa tak ada masalah. Sepanjang saya tak tunjukkan dia orang boleh buat. Malah ada yang lebih terror daripada saya, pandai daripada saya. Awak masukkan dalam ni saja, figure-figure yang tu saja. Tapi awak kena tahu apakah maksud dia. Contohnya working capital. Contohnya working capital setiap bulan boleh. Working capital apa maksudnya? Apa maksud working capital? Bayaran apa? Yes, setiap bulan. Maksudnya kita punya bayaran rolling lah, orang kata rolling, keluar masuk duit kat situ je berpusing-pusing. Itu maksudnya working capital. Awak kalau boleh tak malas sangat tulis, ni yang warna merah je. So nanti awak matchkan dengan nota. Alright? Jadi apa benda ni aku tulis ni? So awak trigger untuk tengok apakah yang awak tulis tu, apa maksud dia. Okay. Dah and then jangan takut, yang ni semua saya akan bagi. And then ni last kali operational yang bajet dia besar. Contohnya kat restoran kan, operational kerja-kerja memasak, menggoreng, menyiapkan, membungkus, semua yang verb semua, semua yang kerja-kerja operasi. So kerja besar, bajet besar. So awak alatkan ni boleh tak? Awak tuliskan yang ni, figure-figure ni datang dari mana. Mesin kita beli mesin, contohnya peti ais, lagi oven, lagi dapur. Itu machine and equipment. Meja, kerusi. Operation personnel ialah yang ini personnel. Saya tak tunjukkan. Yang ini sorry. Ni gaji tukang masak gaji waiters besar sikit lah. Okey. Yang ni bagus dia beri contoh, memang reliable. Jangan sekarang jangan awak main utang gaji tinggi. Okey. Raw material, kenapa dia besar raw material? Cost dia biasanya sikit raw material biasanya cost dia besar tau daripada sale. Lebih kurang 40%. Ingatkan 27%, 40% sekarang. Sebab harga ayam semua dah naik 40%. Jangan kata raw material kecil. Sebab tu besar, setiap bulan kena sediakan 20,000. Utilities and maintenance, kita kena bayar bil elektrik, kena bayar repair. Repair maksudnya contohnya kalau kita kena buat berkala. Contohnya kalau macam aircon kena buat setahun sekali, ataupun yang dapur pun kena. Dapur kena buat pemeriksaan. Contohnya dapur, siapa tahu saya tak tahu boleh search kat saya. Dapur kena servis berapa kali? Ada pesara awak beritahu tak? Setahun sekali lah, kita katakan setahun sekali servis betul lah.
buang habuk, buang apa, tahi-tahi dia hitam tu dan sebagainya. Minyak-minyak tu kadang terlekat dalam tu, so kena servis lah. Semua. Okey. Itulah servis maintenance, dan itu kos-kos yang kita kena tanggung. Insurans, insurans contohnya insurans basic kena insurans. Kalau contohnya terpotong tangan ke ataupun terpotong leher ke so kita ada insurans untuk staff. So staff tu ataupun terjatuh tempat licin contohnya, staff tu terjatuh, kaki terperengot and then perlu masuk tu kita ada insurans, dan pekerja tak bayar. Allahu Akbar. Pekerja tak perlu kerja dan dia dapat insurans. Biasanya bisnes kita tak buat, tak sediakan insurans. So semua pekerja yang ada kita insurans kan. Kita tak tahu. Kita memang lemah. Kita sangat-sangat lemah, tak tahu apa yang berlaku. Awak tahu tak awak akan accident esok? Tak tahu kan? Awak tahu tak awak mati besok? Tak tahu. So itu menunjukkan kita lemah. Okey. So kita rehat sampai dah 12.45. Kita untuk sesi kedua nanti.